Salam Malaysia Madani，大家好，欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Tekun Nasional menerima peruntukan 330 juta ringgit dalam Belanjawan 2024. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menerima peruntukan berjumlah 330 juta ringgit dalam Belanjawan 2024 untuk kemudahan pembiayaan peniaga-peniaga kecil dalam perusahaan batik dan kraf, usahawan orang asal serta Bumiputera Sabah dan Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, daripada jumlah itu, 30 juta ringgit diperuntukkan bagi kemudahan pembiayaan di bawah skim pembiayaan usahawan masyarakat India, SPUMI, khusus untuk usahawan komuniti India. Melalui inisiatif belanjawan ini, saya meletakkan harapan yang besar agar PMKS di negara kita dapat terus berdaya saing dan meningkatkan kapasiti perniagaan mereka. Dengan tambahan peruntukan kepada Tabung Nasional ini adalah sama-sama kita harapkan lebih ramai usahawan informal dan usahawan mikro yang baru memulakan ataupun mengembangkan perniagaan dapat kita bantu dan bangunkan kapasiti mereka. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan ke-25 tahun Tekun Nasional di Bangi Avenue Convention Center pada Sabtu. Iwan berkata, dalam Belanjawan 2024, secara keseluruhannya sebanyak 44 bilion ringgit diperuntukkan kepada pelbagai agensi bagi pelbagai kemudahan dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan PMKS di seluruh negara. Katanya, kerajaan menyedari terdapat perniagaan yang terjejas akibat pandemik, terutama PMKS. Selaras dengan itu, Belanjawan 2024 telah memberi lebih tumpuan kepada kumpulan PMKS. Menurut Iwan, iltizam kerajaan Madani adalah untuk merangsang lebih banyak penyertaan PMKS dalam sektor keusahawanan berdaya maju dan mapan menerusi pelbagai ikhtiar seperti dana pembiayaan dan pembangunan kapasiti. Ia bagi memastikan sumbangan PMKS kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dapat dipertingkatkan seperti yang digariskan dalam Dasar Keusahawanan Nasional 2030 DKN 2030 iaitu peningkatan 50% pada 2030, katanya. Saya sudah pastinya ingin melihat kejayaan pencapaian ini dapat digandakan lagi, dapat ditingkatkan lagi untuk tempo 25 tahun yang akan datang, terutama dalam sudut sumbangan PMKS kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Negara kita yaitu 50% ataupun sekitar 50% menjelang tahun 2030. Ini juga merupakan harapan dan wawasan kita dalam dasar keusahawanan. Beliau berkata antara strategi kementeriannya untuk merealisasikan DKN 2030 ialah menerusi pelan pemformalan usahawan informal bagi memudah cara inisiatif migrasi usahawan informal kepada perniagaan berdaftar. Melalui pelaksanaan pelan itu, ekosistem keusahawanan sedia ada dapat diperkasakan dengan menggalakkan pendaftaran perniagaan secara sukarela serta memupuk minda keusahawanan dan pembangunan potensi usahawan informal. Harapan saya dan harapan pimpinan ini hanya akan tercapai sekiranya Tekun Nasional dapat menggerakkan sepenuhnya tenaga untuk membantu usahawan-usahawan PMKS kita, dan dalam masa yang sama usahawan yang mendapat pembiayaan daripada Tekun ini juga melaksanakan peranan mereka untuk memastikan setiap pembiayaan yang disalurkan itu dapat memastikan perniagaan mereka itu mampan, sustain dan turut menjana pekerjaan kepada rakyat negara. Itulah harapan saya. Harapan pimpinan seperti mana dalam dasar yang kita ingin capai untuk tempoh yang akan datang.
Majlis itu dihadiri kira-kira 1,000 usahawan dan warga kerja tekun nasional dari seluruh negara. Pada majlis itu, Iwan turut menyampaikan anugerah usahawan berjaya kepada 21 usahawan tekun, anugerah tekun cawangan terbaik dan anugerah tekun negeri terbaik. Turut hadir Timbalan Menteri Kuskop Senata Saraswati Kandasamy, Ketua Setiausaha Kuskop Datuk Seri Suryani Datuk Ahmad dan Pengerusi Tekun Nasional Datuk Abdul Sani Abdul Hamid. Tekun Nasional membantu hampir 600,000 usahawan sejak 25 tahun lalu. Kejayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional membantu hampir 600,000 usahawan dengan nilai pembiayaan berjumlah 8.85 bilion ringgit sejak 25 tahun lalu, membuktikan agensi itu terus menjadi pilihan akses pembiayaan di kalangan usahawan informal dan mikro di negara ini. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, beliau akan terus mengangkat cadangan agar Tekun Nasional diberikan peruntukan besar setiap tahun. Katanya pencapaian Tekun Nasional termasuk melahirkan usahawan berjaya yang mencatatkan hasil jualan melebihi 10 juta ringgit setahun, membuktikan Tekun Nasional amat relevan. Selepas 25 tahun, Tekun Nasional telah melahirkan lebih 500,000 usahawan mikro dan informal yang disebut oleh saudara Prof. tadi. Pada malam ini, bagi menzahirkan pengiktirafan serta penghargaan kepada usahawan tekun yang berjaya, sebanyak 4 anugerah usahawan berjaya peringkat negeri beserta 5 anugerah usahawan cemerlang akan kita sampaikan. Seperti mana yang kita dimaklumkan juga, seramai 100 orang usahawan berjaya yang telah mencapai jualan melebihi 10 juta tahun. Katanya Tekun Nasional akan mempelbagaikan produk pembiayaannya bagi memenuhi keperluan dan memberi pilihan kepada usahawan seiring perubahan dan kehendak semasa. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan ke-25 tahun Tekun Nasional di Bangi Avenue Convention Centre pada Sabtu. Majlis itu dihadiri kira-kira 1,000 usahawan dan warga kerja tekun. Turut hadir 100 usahawan tekun berjaya yang mencapai jualan melebihi 10 juta ringgit setahun. Iwan berharap kejayaan usahawan itu akan menjadi sumber inspirasi kepada usahawan lain untuk terus mencipta lebih banyak kejayaan. Sebagai sebuah syarikat kerajaan, Tekun Nasional hendaklah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi dengan memastikan kepimpinan yang telus, berintegriti dan berkebolehan. Tekun Nasional juga hendaklah memastikan dana yang disalurkan ataupun yang disediakan digunakan secara berhemat, berkesan dan telus serta mengamalkan panduan tadbir urus seperti Malaysia Code of Corporate Governance atau rangka kerja serupa yang memandu tadbir urus syarikat yang baik. Selain itu, sebagai sebuah syarikat yang berperanan dalam memberikan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana, Tekun Nasional bertanggungjawab memastikan pembiayaan yang disalurkan kepada usahawan-usahawan hendaklah dilaksanakan dengan cekap, teratur dan berkesan. Untuk tujuan itu, katanya Tekun Nasional perlu memastikan usahawan yang dipilih berpotensi meneruskan perniagaan dan mempunyai rekod kredit yang baik. Dan pengauditan dalaman dilaksanakan bagi mengenal pasti punca sebarang ketidakpatuhan dalam proses permohonan kelulusan, bayaran balik dan tunggakan pembiayaan. Pada majlis itu, Iwan menyampaikan anugerah usahawan berjaya peringkat negeri, anugerah usahawan cemerlang, anugerah tekun cawangan terbaik dan anugerah tekun negeri terbaik. Cadangan daripada usahawan berjaya Tekun Nasional bagi membantu usahawan PMKS dialuh-aluhkan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop bersedia mendengar cadangan daripada usahawan berjaya Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional
berhubung inisiatif baru yang boleh diperkenalkan bagi membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di negara ini. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata cadangan itu termasuk inisiatif untuk membantu golongan muda atau remaja yang tidak mengambil peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM atau golongan profesional yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Untuk ini kita sedia mendengar siapa lagi yang boleh mencadangkan produk baru ini kalau bukan daripada komuniti usahawan itu sendiri yang mahu berniaga. Kalau diperlukan, contohnya usahawan di kalangan remaja drop out sekolah 30,000 sekitar jumlah anak muda yang tidak mengambil SPM, apa akan jadi kepada mereka? Yang tidak mungkin akan melangkah masuk ke universiti, ke college kerana ketiadaan sijil SPM, dan sudah tentu keusahawanan boleh menjadi option alternatif kepada mereka supaya produktiviti mereka itu, usia muda mereka itu tidak harus disia-siakan. Dan untuk ini Kementerian dan Tokoh Nasional sebagai agensi pembiayaan keusahawanan boleh memainkan peranan. Kita sama-sama dengar daripada komuniti ini, kumpulan sasaran ini, dan mungkin kalau ada cadangan yang bersesuaian, kita boleh kembangkan menjadi produk. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan 25 tahun Tekun Nasional di Kuala Lumpur pada Sabtu. Iwan berkata cabaran yang dihadapi usahawan PMKS ketika ini tidak sama seperti sebelum pandemik COVID-19 melanda dunia. Pertama selepas pandemik COVID, di mana sudah tentu cabaran masa kini tidak sama seperti cabaran 22 tahun sebelum ini, sebelum adanya COVID. 22 tahun sebelum COVID ada, cabaran itu tidak sama selepas adanya COVID. Dan ini memerlukan tekun, memerlukan kementerian, memerlukan kerajaan untuk melihat program-program, inisiatif-inisiatif, produk-produk baru. Antara lain yang telah kita lancarkan tahun ini adalah skim usahawan tamu bagi Sabah dan Sarawak, dan juga skim usahawan hub. Dan sudah pastinya akan ada lagi produk-produk baru yang sesuai untuk kita lancarkan, untuk kita wujudkan. Iwan berkata jika ada cadangan bersesuaian berhubung produk dan inisiatif terbaru yang boleh diperkenalkan kepada usahawan PMKS, syur itu boleh diangkat dan dikembangkan menjadi produk. Mungkin ada juga di kalangan golongan profesional yang selama ini bekerja di pelbagai sektor. Kerana pandemik COVID, mereka terpaksa mengalih kerjaya mereka kepada keusahawanan, dan mungkin ada cadangan daripada mereka bagaimana agensi pembiayaan seperti Tokoh Nasional boleh membantu dari sudut pembiayaan kepada perniagaan yang mereka mahu laksanakan. Kerana seorang yang profesional yang sebelum ini bekerja dalam sektor yang besar pun boleh menjadi usahawan informal, boleh menjadi usahawan mikro, usahawan kecil kerana pandemik yang lepas. Dan sudah tentu mereka mengharapkan Tokoh Nasional dan agensi-agensi keusahawanan lain boleh membantu modal, menyediakan pembiayaan kepada permulaan perniagaan. Wan An